Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk muzakarah kita pada malam ini, sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, telah datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam pertemuan itu, lelaki ini telah meminta beberapa nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nasihat itu telah disampaikan oleh Nabi, dan nasihat itu direkodkan sebagai suatu hadis Nabi. Kerana itulah hadis ini diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada lelaki itu, alaika bitaqwallah. Nasihat aku yang pertama untuk kamu, kata Nabi, hendaklah kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Nabi kata, dalam apa situasi yang berlaku kepada kita, Nabi kata perkara yang paling penting, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nabi Allah Ta'ala kata tidak ada sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah nanti, melainkan bekalan itu hanyalah bekalan takwa. Kita minta kepada Allah, bukan sahaja kita digolongkan di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, malahan kita juga minta kepada Allah supaya kita juga digolongkan Allah di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana dalam Islam, kedudukan takwa adalah yang paling tinggi. Tak semua orang Islam tu beriman, dan tak semua orang beriman itu bertakwa. Sudah semestinya tiap-tiap orang yang bertakwa beriman, dan sudah semestinya tiap-tiap orang yang beriman itu Islam. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan takwa. Nabi kata, fa innahu jima'u kulli khairin. Kamu kena jadi orang yang bertakwa, kerana takwa itu adalah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Kita ada ilmu, kita merendah diri dengan ilmu, maka merendah diri itu sebahagian daripada takwa. Kita jangan suka berdebat dengan orang,
Bila kita ada ilmu, kita jangan suka mencari salah dan silap orang, tak baik, ya. Semakin berilmu kita, semakin merendah diri kita. Maka merendah diri itulah sebahagian daripada takwa. Kita ada harta, kita tidak sombong dengan harta. Maka tidak sombong itu juga sebahagian daripada takwa. Kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah itu juga sebahagian daripada takwa. Apa saja kebaikan yang kita buat, itu semuanya menunjukkan sebahagian daripada takwa. Kita bantu orang susah, itu sebahagian daripada takwa. Ya. Baik. Sebab itu Nabi kata, wa alaika bittaqwallah. Hendaklah kamu menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kerana takwa itulah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Ya. Kita duk bergaduh. Ya. Hari ini bukan orang awam, ada di kalangan ustaz sendiri pun yang duk bergaduh sama-sama sendiri. Kita ni bukan taksub dengan mazhab kita Syafi'i, tapi kita hanya mendukung mazhab kita Syafi'i. Jadinya agak kurang sesuai kita yang belum berapa nak arif tentang selok-belok mazhab kita. Lalu bila ada ustaz mengajar, dimasukkan pula subjek pengajaran dia, dimasukkan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, atas alasan ilmu Allah Ta'ala tu luas. Jadi saya kira ustaz ni dia kurang cerdik sikit. Ya. Macam kita di sekolah, kita mengajar budak darjah 1. Ilmu yang kita bagi pada budak darjah 2, darjah 3, darjah 4, ilmu juga. Boleh tak kita ajar budak darjah 1, darjah 1? Boleh. Tapi dia tak sesuai lah. Macam itulah kita ni tak berapa nak reti lagi selok-belok mazhab kita. Tiba-tiba kita diberi pula subjek pelajaran lain daripada mazhab kita. Jadi saya kira agak kurang pintar sikit, tak berapa nak sesuai. Jadi kita merendah diri bila kita diberi ilmu oleh Allah. Maka merendah diri itu juga sebahagian daripada takwa. Ramadan ini Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dia ada subjek teras dia dalam bulan Ramadan ni, nak jadi orang takwa. Subjek teras dia selain daripada sembahyang 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu subjek teras. Adapun tadarus, tarawih, kita berzikir, bersedekah, itu bukan subjek teras. Itu subjek pilihan kita. Kalau kita rasa kita minat dengan sedekah, bersedekahlah bulan Ramadan ni. Tapi yang mesti kena buat, tak ada pilihan, sembahyang 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Baik. Tuan-tuan, tadi saya sebut semua jenis kebaikan dia berada di bawah takwa. Apa saja kebaikan yang kita buat, ingat, itu sebahagian daripada takwa.
betapa tingginya kedudukan takwa. Assalamualaikum, kita jumpa orang bagi salam dengan niat silaturahim, itu juga sebahagian daripada takwa. Kita bermanis muka dengan orang, itu sebahagian daripada takwa. Jamik kan? Kita tanya khabar orang, itu sebahagian daripada takwa. Apa lagi? Sebab itu Nabi kata takwa ni himpunan bagi semua jenis bentuk kebaikan. Ya? Kerana itu Allah Ta'ala sebut secara jelas, tidak ada sebaik-baik bekalan untuk kita baru bertemu dengan Allah Ta'ala nanti, melainkan bekalan itu hanyalah bekalan takwa. Saya dah berbelas tahun saya mula berkhutbah Jumaat, sekalipun saya tak pernah tinggalkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat ini memang ayat yang saya akan selalu baca tiap-tiap kali saya berkhutbah, kerana selalu saya suka ingatkan diri saya dan sidang jemaah, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya takwa itulah setinggi-tinggi kedudukan dan martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu nasihat Nabi yang pertama, jadilah orang yang bertakwa. Ada orang dia terjemah takwa ni takut. Takut dalam bahasa Arab khauf, bukan takwa. Ya. Dia hasil daripada takut itu akan datangnya takwa. Kalau orang yang takut kepada Allah, itu juga sebahagian daripada takwa. Orang yang tak takut Allah, bermakna orang ini tidak bertakwa. Orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, ini sebahagian daripada takwa. Faham ya? Maknanya takwa itu segala jenis bentuk kebaikan, itulah takwa. Faham? Baik. Yang kedua, dia ada cara. Macam mana kita nak betul-betul jadi orang bertakwa. Sekarang ni saya sebut takwa tu hanya meniti di bibir-bibir kita saja. Jadi orang bertakwa. Nak jadi orang takwa kena begini-begini. Baik. Nabi kata, nasihat yang kedua ada kaitan dengan takwa. Nabi kata, nasihat aku yang kedua kepada kamu, wa alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Quran. Nasihat aku yang kedua, Nabi kata, kamu kena lazimkan diri kamu, yang pertama untuk sentiasa berzikrullah. Rajin-rajinkan diri itu berzikir. Ada banyak jenis zikir yang kita boleh amal di luar sana. Yang penting zikir itu zikir yang tidak bercanda, itu saja. Kita tak boleh nak selawat panjang-panjang. Contoh, kita boleh selawat pendek-pendek. Kalau kita rasa susah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, panjang sangat, kita boleh selawat yang pendek, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kalau kita tak boleh nak beristighfar panjang-panjang, kita boleh istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Boleh. Jadi Nabi kata berzikrullah, banyakkan berzikir. Paling-paling kurang pun kita berzikir, kita keluar rumah, kita tahu apa ayat yang kita nak baca, itu pun zikir juga. Kita tak hafal doa keluar rumah, tak tahu. Macam mana tahu? Dulu masa muda handal sangat, jadi dia lebih rajin hafal lagu daripada hafal doa-doa ni. Jadinya kita tak tahu apa doa kita nak baca bila kita keluar rumah. Tak apa, sekurang-kurangnya kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, cukup.
Walaupun kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, banyaklah. Tapi kalau orang yang tak hafal doa keluar rumah, sekurang-kurang zikir kata Abu Lais As-Samarkhan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik kenderaan, kita tak hafal doa naik kenderaan, sekurang-kurangnya kata Abu Lais, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surau tadi, kita tak hafal doa masuk ke surau, sekurang-kurang kata Abu Lais, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pasar raya, tak kira lah pasar raya apa pun, ya, tak kira lah masuk kedai kek ke, kedai juga, tak tahu apa doa nak baca, sekurang-kurangnya baca a'udzubillahi minasyaitan. Cukup. Itu juga dikira zikrullah. Kita tak baca a'udzubillah. Berapa ramai orang yang ambil maklum masuk ke pasar raya, Speedmart ke apa ke, berapa orang yang tak ambil maklum masuk tu kaki kiri dulu. Oh, sebab kita masuk pasar ke pasar raya ke, ini tempat yang Nabi tak suka. Jadi kita masuk juga sebab nak beli barang gitu. Berapa ramai orang yang ambil maklum masuk dengan kaki kiri? Tak, dia rendah gitu. Berapa ramai orang yang ambil maklum baca doa? Tak baca doa sebab tak hafal. Tapi sekurang-kurangnya kita masuk kaki kiri, kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Sebab bila kita tak baca, kemungkinan besar sama ada kita ditipu oleh penjual ataupun kita ditipu oleh nafsu kita. Berapa ramai orang yang mula merancang, cadang nak beli sekian-sekian, dia beli tapi lebih gitu. Tengok. Sebab tu bila masuk ke dalam pasar, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu juga dikira zikrullah. Ini Nabi pesan, wa alaika bidzikrillah. Kamu kena rajin, lazimkan diri kamu berzikrullah. Dan yang kedua, Nabi kata wa tilawatil Quran. Lazimkan diri kamu dengan membaca Al-Quran. Kalaupun kita, mata kita masih sehat dan jelas untuk membaca Quran, tapi kita tak pandai baca Quran, ya, kita tak fasih, sebutan kita mungkin tak betul, mungkin dalam bahasa mudah kita ni tak pandai baca Quran. Bila kita tak pandai baca Quran, apakah itu bermakna kita perlu meninggalkan Quran? Jangan. Kerana Allah Ta'ala sangat suka dengan hamba-Nya yang kreatif, hamba Dia yang bijak, hamba Dia yang sangat kreatif. Kerana itu, kalau kita pergi jalan ke kampung-kampung, orang kampung ni dia ada banyak cara macam mana nak kejutkan orang bangkit sahur. Ada guna cara azan satu, ada guna cara dia ketuk, dia pukul, macam-macam lah. Walaupun hari ni ada ustaz-ustaz muda kata itu bid'ah lah, itu gini lah, tapi dia terlupa matlamat utama kita pukul, ketuk apa semua tu, matlamat utama dia nak kejut orang bangkit sahur. Itu je. Yang itu pun nak jadi bahan gaduh, nak buat apa benda ni. Jadi Allah Ta'ala ni memang dia suruh kita, contoh dalam Islam, dia suruh kita ikut, rujuk kepada Quran dan Sunnah. Betul kan? Sumber ambilan hukum kita adalah dalam mazhab Syafi'i lah, antaranya Quran dan Sunnah. Tetapi
kita tak disuruh tepu. Tepu, bukan tepu. Tepu ni maksudnya disebabkan kita ikut Quran Sunnah, disebabkan itu kita jadi pasif. Masuk pasif ni dalam Quran tak sebut, dalam hadis tak sebut, tak boleh buat. Dia jadi begitu sampai kita tak bijak. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut Allah suka dengan hamba yang bijak, hamba yang kreatif. Tadi saya sebut mata kita jelas, maknanya kita boleh baca Quran, tapi kita memang tak reti baca Quran. Walaupun kita tak reti baca Quran, mata kita masih jelas boleh melihat Quran, tapi kita tak boleh baca Quran. Ingat, tak bermakna kita perlu meninggalkan Quran. Sebab walaupun kita tak boleh baca Quran, kita masih boleh mendengar Quran. Kan? Mendengar Quran itu juga Quran. Kalau dulu kita dengar Quran mungkin daripada radio, tapi zaman dah canggih. Kalau dulu dengar Quran dengan radio, hari ni kita dah ada handphone. Bohonglah kalau Haji Hamid tak ada handphone. Ada handphone? Bohong kan? Kita boleh dengar Quran dekat handphone. Tuan-tuan, mendengar Quran itu juga Al-Quran. Tengok, kita gunakan daya kreativiti kita untuk tetap bersama dengan Quran. Walaupun tak boleh baca, kita masih boleh mendengar. Katalah hari ini kita terlampau sibuk, sibuk, tak sempat nak baca. Tak sempat nak baca, takkan tak sempat nak dengar? Boleh kan? Boleh, maknanya kita gunakan apa saja daya kreativiti kita untuk tetap bersama dengan Al-Quran. Kerana Nabi kata orang yang melazimkan dirinya dengan zikrullah, dengan membaca Quran, Nabi kata fa innahu nurul laka fil ardi wa zikrul laka fis sama. Orang yang lazimkan diri dengan zikir, dengan baca Quran, kedua-dua amalan ini akan menjadi cahaya untuk kita ketika di dunia. Dan kedua-dua amalan ini, kata Nabi, dia akan menyebabkan nama kita menjadi sebut-sebutan di langit. Malaikat akan sebut nama kita. Ini orang dia, ini orang yang rajin berzikir, ini orang yang rajin baca Quran. Nama kita akan menjadi sebutan. Wa zikrul laka fis sama. Malaikat-malaikat di langit sentiasa akan menyebut nama kita. Ini Haji Hamid ni, rajin ni, Haji Sahab ni, semua sebut. Oh, ini orang rajin, malaikat sebut. Nampak? Jadinya Nabi kaitkan takwa dengan zikir, takwa dengan baca Quran. Baik, kalaupun kita bukan ahlu zikir, kita bukan orang yang rajin membaca Quran atau mendengar Quran, sekurang-kurangnya kita ambil semangat daripada Quran, nak jadi orang bertakwa juga. Kalau bukan kamu ahli dia, kamu berkawan dengan ahli dia. Kalau kamu bukan ahli zikir, cuba-cubalah berkawan dengan ahli zikir. Kalau kamu bukan orang yang rajin membaca Quran, sekurang-kurangnya kamu berkawanlah dengan orang yang rajin membaca Quran. Kamu bukanlah orang yang rajin bangun tahajud, contoh, berkawan dengan orang yang rajin bangun tahajud. Kamu bukanlah orang yang alim dalam bidang ilmu, sekurang-kurangnya nak jadi orang bertakwa, berkawanlah dengan orang yang ahli ilmu. Ini Allah Ta'ala kaitkan takwa dengan amalan, ataupun takwa dengan orang yang beramal. Kita bukan orang yang beramal, tapi kita berkawan dengan orang yang beramal. Itu salah satu daripada jalan menuju ketakwaan dan kemuncak dia, supaya semua amalan kita, semua kebaikan kita tak terbatal. Nabi kata dalam pesanan dia yang terakhir,
wahzun lisanaka, supaya amalan kita tidak terbatal. Jarang kita ni buat syirik pada Allah, jangan. Boleh, Nabi boleh kata la tusyrika bihi syai'a, boleh, tapi jarang. Saya tak percaya kalau Haji Amir boleh buat benda-benda syirik ni. Saya tak percaya imam boleh buat benda-benda syirik. Tapi mungkin yang ini kita boleh buat, mungkin saya pun boleh buat. Apa dia? Kita tak jaga lidah kita, kita tak jaga tutur kata kita. Yang ni semua orang boleh buat. Kerana itu Nabi kaitkan juga takwa ni, wahzul lisanaka, jaga tutur kata kamu. Sama ada tutur kata itu keluar daripada lidah kamu ataupun tutur kata keluar daripada setiap penulisan kamu, jaga. Nah, Nabi kata apa? Fa innaka dzalika taghlibu syaitan. Bila yang ni kamu boleh jaga, kamu boleh jaga tutur kata kamu, kamu boleh jaga setiap tutur kata yang keluar daripada lidah kamu, kamu boleh jaga setiap tutur kata yang keluar daripada setiap penulisan kamu. Nabi kata fa innaka dzalika taghlibu syaitan, sesungguhnya kamu akan terselamat daripada tipu daya syaitan. Maknanya nak selamat daripada tipu daya syaitan, ini yang kebiasaan, yang jarang-jarang Nabi tak sebut. Yang kebiasaan orang tertipu dengan tipu daya syaitan, orang alim juga begitu. Apabila dia memelihara setiap tutur kata dia jaga lidah dia, dia jaga setiap penulisan dia, maka cukup package nak jadi orang bertakwa. Yang penting kita faham takwa itu apa? Takwa itu adalah himpunan bagi segala jenis bentuk kebaikan. Setiap kebaikan yang kita buat, fahamlah kita, itulah takwa. Nak jadi orang takwa maknanya jadi orang yang suka buat baik. Orang yang tak suka buat baik, orang ini bukan orang yang bertakwa. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.